Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zuhairah Hanani Batrisha binti Zuhairi. Nama saya Khairani Sofia binti Tajul Amini. Nama saya Nur Wahidah binti Khairuddin. Pada hari ini, kami bersama-sama Ustaz Razwan untuk program Bual Bicara berkaitan dengan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Oleh itu, peribahasa tak kenal maka tak cinta boleh digunakan dalam situasi begini. Sebelum kita memulakan program Bual Bicara pada hari ini, marilah kita mengenal serba sedikit latar belakang tentang Ustaz Razwan. Nama penuh Muhammad Razwan bin Hashim. Berasal dari Sik Kedah, memegang sekurung ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar, Mesir dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Telah berkhidmat sejak 1999 sehingga kini dan pernah berkhidmat untuk 3 buah sekolah. Sekolah yang pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin. Yang kedua, SMK Gulau. Dan yang ketiga, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Enggang. Dan di Sekolah Seri Enggang sekarang, memegang jawatan sebagai guru kanan bahasa. Sebelum saya mengajukan soalan kepada Ustaz Razwan, molek kiranya jika kita mulakan program Bual Bicara dengan pengenalan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? Al-Quran merupakan sebuah kalam Allah yang sangat mulia yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. As-Sunnah pula membawa maksud perkataan, perbuatan dan pergaulan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah Ustaz, kita akan teruskan dengan stimulus soalan. Pada era globalisasi kini, isu berkaitan dengan mengubah ciptaan Tuhan seperti menukar jantina dan mengubah rupa paras semakin berlangsung di Malaysia. Masyarakat yang melakukan perkara sebegini, lebih-lebih lagi umat Islam telah mencalarkan imej agama kerana tidak mensyukuri apa yang sudah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada mereka. Individu-individu tersebut sepatutnya malu dengan orang yang berkelainan upaya kerana golongan berkelainan upaya ini lebih mempunyai sifat syukur dengan apa yang telah Tuhan kurniakan kepada mereka. Jadi soalan pertama yang kami ingin ajukan ialah, apakah pandangan Ustaz terhadap sikap individu-individu yang melakukan perkara terkutuk seperti ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar Ustaz. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Khairun Nisa. Siapa tadi? Nama apa tadi? Zuhairah. Nur Zuhairah. Ya, terima kasih kepada Nur Zuhairah dan rakan-rakan di mana tadi? Di mana? IPG Pulau Pinang. Pulau Pinang. Di IPG Pulau Pinang.
kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama di dalam bual bicara ini. Berbalik kepada persoalan tadi tentang sikap individu-individu yang melakukan, tak lupa dah saya, menukar jantina ya, menukar jantina dan rupa paras mereka. Baik. Pertama sekali kita lihat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita dengar dah ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Jadi manusia ini dicipta dalam keadaan yang terbaik berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Maka sebab itulah tidak perlu lagi manusia ini untuk mengubah ciptaan Allah ini. Di situlah ijma' ulama mengatakan orang yang mengubah ciptaan Allah ini hukumnya haram. Karena Allah dah cipta dah cukup baik. Dan bila kita melihat kepada beberapa individu yang melakukan perbuatan ini, tukar jantina, tukar rupa paras kan. Dan pada saya mereka ini sebenarnya tidak memahami betul-betul apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran beserta dengan huraian para ulama. Jadi apabila mereka tidak faham ayat-ayat Al-Quran tadi ni, maka dari situlah timbulnya keinginan mereka untuk melakukan sesuatu hanya mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Jadi bagi saya sikap mereka ini terbit daripada kejahilan mereka tentang agama Islam itu sendiri. Kalaulah mereka ini orang yang beragama Islam lah kan. Islam ini ialah agama fitrah. Ya, Islam ini adalah agama fitrah. Maksudnya Islam ini adalah satu agama yang sesuai dengan sifat semula jadi manusia. Sesuai dengan sifat semula jadi manusia. Maknanya segala tuntutan naluri manusia ini dapat dipenuhi oleh Islam. Itu bagi orang yang betul-betul faham. Segala tuntutan naluri manusia ini dapat dipahami ataupun dapat dipenuhi oleh Islam. Naluri untuk berkahwin dan sebagainya. Contoh. Jadi ada semuanya di dalam syariat Islam ini. Dan dengan syariat tersebut dan dengan penciptaan manusia tadi yang Allah jadikan dengan cukup sempurna, maka sepatutnya tidak timbul sikap-sikap yang demikian rupa. Sikap-sikap yang demikian rupa. Maknanya orang yang betul-betul memahami Islam ini dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah ini, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti menukar jantina dan sebagainya. Sekian. Saya sokong dengan pandangan Ustaz. Individu kini tidak hanya mengambil ringan saja tentang perkara mengubah ciptaan Tuhan ini. Tetapi pada pandangan Ustaz, mengapakah perkara ini masih berlaku sedangkan Allah telah mencipta mereka dengan sempurna? Baik. Terima kasih. Siapa tu? Terima kasih Nur Wahidah ke Khairun Nisa?
Khairun nisa. Baik, terima kasih. Dan memang sekarang pun zaman sekarang ni kita tengok memang banyak dah berlaku perkara-perkara yang macam ni, kan. Dan saya tengok beberapa kajian yang dibuat. Di antara selain daripada faktor tadi ni, yang tadi pun boleh dikira sebagai satu faktor juga kerana kurang ceteknya ilmu agama mereka. Yang keduanya, golongan-golongan yang macam ni disebut sebagai golongan yang menghadapi kekeliruan identiti. Kekeliruan identiti. Ataupun mereka bagi identity, gender identity disorder. Ada istilah lah dia bagi macam tu kan. Orang yang mengalami kekeliruan identiti. Jadi mereka ini, kecelaruan identiti mereka inilah yang membawa kepada timbulnya isu transgender dan sebagainya ni kan. Sesuai tak transgender saya sebut? Sesuai lah, no? Transgender lah kan, no? Transgender lah. Jadi dia punya apabila mereka menghadapi sindrom yang macam ni, kecelaruan identiti ni, maka dia timbullah persoalan-persoalan tentang kejantinaan, soalan tentang orientasi seksualiti, psikologi, kognitif, tingkah laku dan sebagainya. Jadi orang yang macam ni mereka tidak ada usaha untuk kenal diri mereka dan mereka tidak ada usaha untuk memahami kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kita balik kepada soal hukum. Soal hukum. Balik kepada soal hukum. Orang yang di dalam Islam ini jantina biologi manusia dua saja. Tengok dari sudut fizikal dia waktu dia lahir. Sama ada dia itu lelaki ataupun dia itu perempuan, feminin ataupun maskulin kan. Cuma kadang-kadang dia ada yang ketiga iaitu kita panggil khunsa kan. Khunsa ni yang ada dua alat kelamin lah, man lahu farjani, yang ada dua alat kelamin. Khunsa lah. Baik. Khunsa ni tak salah. Sebab dia memang dilahirkan, dicipta oleh Allah macam tu. Dia tak ada salah tentang khunsa ni. Tapi yang tajuk kita ni bukan khunsa. Tajuk kita ni lebih kepada satu istilah yang mereka guna iaitu mukhannas. 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 Orang yang tidak jelas jantina dia. Dia sendiri buat bagi tidak jelas. Orang lelaki, dia lahir sebagai lelaki tapi dia berkelakuan menyerupai perempuan. Kan? Menyerupai perempuan. Kita panggil apa? Panggil pondan kan. Pondan kan maknya. Semua yang dua-dua tu kan. Ataupun yang perempuan dia menyerupai lelaki. Dia panggil tomboy. Okey. Ni orang-orang yang mengalami kecelaruan identiti tadi ni. Itu di antara sebab-sebab dia lah. Mengapa mereka ini masih lagi berkelakuan silang jantina. Silang jantina. Lahir lelaki nak jadi perempuan, lahir perempuan nak jadi lelaki. Itu salah satu daripada sebab lah kecelaruan identiti.
Okey. Cakap tu. Jawapan saya ringkas sajalah. Betul cakap Ustaz. Manusia sepatutnya tidak mengambil jalan mudah untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan seterusnya, bolehkah Ustaz berikan dalil berkaitan larangan menukar ciptaan Allah? Terima kasih kepada Nurwahida. Nur Wahida. Ya. Nur Wahida, baik. Kalau kita tengok di sana ada beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan larangan menukar jantina ni. Salah satu daripada dia, Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi kata, la'anallahu rijalan yatashabbahuna bin nisa. Allah melaknat lelaki-lelaki yang menyerupai perempuan. Lelaki-lelaki yang menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan ni dari segi, tak kira lah, dari segi dia tiru suara, gaya, pakaian, dia punya apa lagi, cara bercakap, cara berpakaian, semua dia meniru orang perempuan. Jadi begitu juga dalam hadis yang lain, Allah melaknat orang perempuan yang menyerupai lelaki. No? Orang perempuan yang menyerupai lelaki. Dalam hadis sahih ni jelas. Orang-orang yang dalil mengatakan haram menukar jantina ni. Menukar jantina. Maksudnya, kalau kita nak tiru pun tak boleh. Lelaki nak tiru cara perempuan pun tak boleh. Perempuan nak tiru cara lelaki pun tak boleh. Apatah lagi kalau nak menukar jantina. Haram lah. Hukumnya jelas. Lagi haram. Kita nak tiru pun tak boleh. Kan? Apatah lagi kita nak tukar jantina tu. Jadi Allah kata, Nabi kata di dalam hadis ni, Allah laknat orang-orang yang macam tu. Yang menyerupai tu. Sama ada dari sudut apa dia, tingkah laku dia, pakaian dia, ataupun dia nak tukar jantina pun. Sama ya. Inilah dalil dia yang mengatakan bahawa menukar jantina itu haram. Dilaknat oleh Allah. Maksud laknat ni maksud dia dosa besar. Jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kemuliaan Allah, jauh daripada keampunan Allah Ta'ala. Dosa besar lah maksud laknat ni. Dan azab di akhirat ni, Nabi cerita pula di dalam satu hadis, Nabi cerita orang-orang yang menukar jantina ni ataupun yang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki ni, azab mereka, seksa mereka di akhirat nanti Allah akan potong kemaluan mereka daripada api neraka. Potong kemaluan daripada api neraka. Pisau, dipotong dengan pisau yang dibuat daripada api neraka, potong kemaluan mereka berulang-ulang kali sampai masuk neraka. Itulah antara dalil dia. Okey, selesai. Maka benarlah Allah melaknat hamba-Nya yang menukar ciptaannya. Soalan terakhir yang ingin kami ajukan, apakah tindakan yang boleh kerajaan ambil untuk membendung isu ini daripada terus berlaku dan kaitkannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Baik. Tadi saya dah sebut dah tentang fitrah kejadian manusia. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha atqakum innallaha alimul khabir. Ayat yang awal tadi ni. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Itu dua jantina tu saja, kan? Lelaki dan perempuan. Baik. Apabila manusia ini dia nak ubah kejadian ciptaan Allah Ta'ala tadi,
hak lelaki nak jadi perempuan, hak perempuan nak jadi lelaki. Tadi saya sebut tentang dia antara faktor dia mereka mengalami kecelaruan identiti tadi ni. Dan isu-isu macam ni tak boleh dibiarkan begitu saja. Maknanya semua pihak termasuk kita, termasuk pihak kerajaan mesti mencari jalan penyelesaian terbaik untuk mengatasi masalah ini kan. Jadi antara jalan penyelesaian dia ialah yang pertama sekali bimbing mereka ini kembali kepada fitrah. Puak-puak ni dia tak boleh kita pulau macam tu saja kan. Mereka akan hanyut dengan dosa-dosa mereka, tapi pihak kerajaan dan pihak semualah kan, semua pihak cuba mendekati golongan-golongan ini dan bimbing mereka untuk mereka sedar dan mereka kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Kena bagi kepada mereka kesedaran, pencerahan. Jangan mereka ini dipulaukan, buruk sangka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bagi ke mereka kesedaran supaya mereka faham Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Jadi walaupun mereka mungkin dalam keadaan dah jadi pondan ke, jadi maknya ke, jadi tomboy ke kan. Mereka masih lagi mempunyai masa untuk bertaubat selagi mana mereka beriman, selagi mana mereka tak menolak ajaran Islam, insya-Allah taubat mereka akan diterima walaupun sebesar mana dosa mereka. Allah sebut dalam Quran, Allah kata qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba aku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba, sesungguhnya Allah akan mengampunkan segala dosa. Jami'an, segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi kita mendekati golongan-golongan yang macam ni dan kita terangkan kepada mereka supaya mereka dapat kesedaran. Bila mereka dapat kesedaran dan kita bawa mereka untuk beritahu kepada mereka, tarbiyah mereka untuk bertaubat. Kerana walaupun sebesar mana dosa yang mereka buat, berdasarkan kepada ayat Quran tadi, Allah akan terima dosa mereka. Allah akan terima. Dan antara contoh tindakan kalau di pihak kerajaan, contohnya sekiranya mereka ni masih dengan perbuatan dosa ni, pihak kerajaan boleh mengambil tindakan dari sudut ta'zir. Ta'zir, hukum ta'zir. Hukum ta'zir ni maknanya hukum yang difikirkan sesuai oleh kerajaan. Diambil tindakan kepada puak-puak ni. Tak tahulah hukum apa, itu terpulang kepada kerajaan lah. Tapi kalau mereka ni masih berdegil dengan perbuatan mereka, maka sepatutnya lah ada hukuman ta'zir kepada mereka ni. Itu di pihak kerajaan lah, bukan di pihak kita kan. Dan sekarang ni dia ada rawatan hormon ke apa? Hormon. Ada rawatan hormon kan sekarang ni kan. Boleh digunakan untuk untuk merawat golongan-golongan yang golongan apa tadi? Transgender ni lah. Transgender ni. Okey, selesai. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawapan-jawapan yang Ustaz berikan. Dengan ilmu yang Ustaz berikan ini, kami mendapat banyak pengetahuan baharu berkaitan dengan isu ini. Kami berharap semoga dengan perkongsian ini, masalah tersebut dapat dielakkan daripada terus berlasu di Malaysia. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Razwan kerana sudi meluangkan masa dalam memenuhi jemputan kami untuk program Bual Bicara pada hari ini. Kami ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang program Bual Bicara ini berlangsung. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada kekhilafan kami sendiri. Kami ingin menamatkan program Bual Bicara pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.